Malam. Tidur sana. Jom. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa in ta'adama wa ta'adim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifada wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan ummul kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga wabil khusus kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan masalah yang kusut, Syekh Abdul Ghani bin Hadi Yahya rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surau untuk sama-sama kita mengimarahkan antara waktu maghrib dengan isyak ini, dengan kita mengisi berkaitan dengan fardu ain kita, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita akan langkau sikit tajuk lah, iaitu akan pilih tajuk malam ni cerita bab korban, insya-Allah. Jadi yang kitab tu, kitab saya Jawi tu, kitab Jawi muka surat 178. Kitab ni insya-Allah ada permintaan 91. Bagi sikit kitab dekat ibu-ibu makcik-makcik tu, insya-Allah. Ada muslimat, ada kitab. Insya-Allah kita bincang sikit, tuan-tuan. Sebelum tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah masuk ni bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ni bulan-bulan haram. Termasuk bulan-bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 3 bulan yang berkembar, 1 bulan yang berasingan. Bila kita sebut sebagai bulan haram ni, tuan-tuan, dipanggil bulan haram, maksudnya bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Maka bila mana kita berada pada tempat yang mulia, masa yang mulia, maka pahala kita juga digandakan oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama bincang, kalau pahala digandakan, adakah dosa juga digandakan oleh Allah Ta'ala kalau kita buat dosa dalam tempat yang mulia, masa yang mulia? Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kalau seorang buat dosa dalam masjid, dalam surau, tak sama dosanya kalau dia buat di rumah, kerana dia telah langgar kemuliaan di tempat yang mulia. Jadi mudah-mudahan sekarang ni kita ambil perhatian, kita berada pada masa yang mulia, pahala juga digandakan. Maka begitulah kalau dosa kezaliman itu kalau buat, juga digandakan oleh Allah Ta'ala hukuman dia. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Bila kita sebut bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, maka kita akan masuk kepada ibadah khas. Dia ada ibadah umum. Ibadah umum ni apa dia? Bila masuknya umum ni, kita kena pasang azam secara umum. Sebab tu azam ni para ulama fiqh, contoh dalam kitab Sitin Masalah, dibahagikan kepada 2, azam umum, azam khas. Kita nak ulang sekali lagi. Azam umum ni apa dia? Iaitu kita ni berazam.
Sebahagian para ulama mewajibkan ibu ayah ni cerita kepada anak-anak, minta talkinkan supaya anak-anak ikut. Contohnya macam ni. Kita akan sebut, tuan-tuan ikut saya lah, sama-sama lah insya-Allah, minta izin. Sebut saya, sebut nama masing-masing insya-Allah, berazam untuk sentiasa taat kepada Allah dan Rasul. Saya juga berazam untuk sentiasa meninggalkan maksiat dan dosa sepanjang hidup saya. Itu dia panggil azam apa? Azam secara umum. Maksudnya hidup kita ni nak taat kepada Allah. Hidup kita ni tak mau buat dosa, tak mau buat zalim kepada orang. Sebagian para ulama mewajibkan ibu ayah ni cerita kepada anak-anak. Itu kita dah kongsikan sebelum ni. Kemudian dia ada azam khas. Azam khas ni yang mana melibatkan dengan waktu yang terdekat. Maka sekarang ni kita berada pada bulan Zulqa'dah. Dia panggil masuk ni bulan haji ni. Bulan haji dan juga bulan nak buat korban, dekat dah. Jadi azam. Saya berazam kalau saya dipilih oleh Allah Ta'ala untuk nak dipilih untuk pergi haji, saya akan pergi insya-Allah. Walaupun list kita dalam nama tabung haji itu bila? Kalau saya lah, mungkin 40 tahun. Ni berat bila? Ni bila? Daftar ke? Tabung haji bila? Kalau nak ikut list kita tu lama lagi. Tapi dah ibadah ni dah dekat dengan waktu dia, azam, pasang azam. Ya Allah, kalau aku dijemput ya Allah untuk pergi haji, insya-Allah aku akan pergi. Nampak? Ni pentingnya azam. Kadang Tuhan buka jalan walaupun listnya nama jauh lagi. Sahabat saya, dia daftar haji lambat. Lambat lagi dah nak ikut Tuhan nak jemput tu. Tapi pasang azam. Rupa-rupanya isteri dia daftar awal, mak ayah daftar awal. Jadi bila isteri dapat panggilan haji, automatik suami kena pergi sekali teman. Tu rezeki dia panggil. Jadi yang ada anak perempuan tu daftar siap. Samalah kita pun. Maka sekarang kita azam. Azam pula insya-Allah, ya Allah, korban, waktu korban nak dekat, aku berazam ya Allah, kalaulah aku ada kemampuan, aku akan buat korban insya-Allah. Tu azam kita. Tuhan, apa para ulama sebut, kalau sesiapa yang pasang azam sungguh-sungguh ni, Tuhan akan buka jalan, permudahkan dia. Walaupun pada zahirnya dia ni tak ada apa, tapi masya-Allah tiba-tiba Tuhan permudahkan, dia boleh buat pergi haji, boleh buat korban. Ada orang tuan-tuan duit tak banyak, gaji sikit je, ataupun kerja sendiri, kadang-kadang kumpul duit tu shilling je, tapi punya semangat nak ambil ibadah yang hanya boleh buat selama 4 hari dalam setahun ni, kumpulkan duit walaupun duit shilling. Sampai masa dia laburkan duit sebut. Ada orang tu Tuhan bagi rezeki banyak kat dia, gaji masya-Allah sebulan boleh beli tu 3 ekor kambing lah. Kambing berapa? 800 ya? 800, 8 darab 3 1,600. Tidak? 8 darab 3 silap kira berapa? Astagfirullahaladzim. Silap tu 8 darab 2 16 kan, 1,600. Ni kadang gaji dia lebih masya-Allah, tapi tak terlintas langsung nak buat korban. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimahnya Nabi sebut, ma amila ibnu adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dami. Tidaklah ada amalan yang lebih disukai oleh Allah, bukan manusia suka. Yang Allah suka ni pada hari penyembelihan, melainkan daripada menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlaliha wa ash'ariha. Sesungguhnya binatang korban tersebut akan datang pada hari kiamat siap lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya, kukunya, lengkap. Allah Ta'ala kembalikan balik seperti mana rupa asal, macam mana dia sebelum disembelih, lengkap datang pada hari kiamat kelak. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'u 'ala al-ardi. Kemudian Allah Ta'ala sebut, darah tersebut adanya apa la yaqa'u 'ala Allah, adanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaqa'u min Allah bimakanin, darah tersebut adanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa' 'ala al-ard, sebelum dia jatuh ke atas bumi lagi. Nak bagi kita kata apa tuan-tuan, orang yang buat korban ni dia ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah tu tumpah jatuh ke tanah lagi. Pasal apa? Niat murni tersebut mahal tuan-tuan. Azam nak buat ibadah tersebut mahal. Dia sudah ada kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Fatibu biha nafsa. Maka Nabi sebut, maka kamu buatlah korban tersebut dengan senang hati.
bukan terpaksa dan sebagainya. Itu mukadimah tuan-tuan. Kita baca kitab sikit, kita bincanglah benda-benda ulang kaji lah malam ni. Yang saya depan ni kita nak ulang kaji insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 178. Kata pengarang rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad, itu sunat yang dituntut. Bahkan kata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, korban ni tuan-tuan, dia lebih afdal lagi daripada sedekah biasa. Sebab yang pertama, kita boleh buat 4 hari sahaja dalam setahun. Sebab yang kedua, kenapa lebih afdal lagi daripada sedekah biasa? Kerana manfaatnya lebih besar. Terutamanya manfaat itu dapat kepada fakir miskin. Muka surat apa tadi? 90? 91 kitab Rumi. Kitab Jawi 178. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang miskin ni, mereka kalau dapat daging ni, Masya Allah, mungkin kita tak rasa sangat tuan-tuan. Saya duduk di Mesir, ada sikit pengalaman lah. Tengok ketika mana nak disembelih ni, Allah, apa dia, kita nak kena kawal. Kawal sungguh. Pasal apa? Datang dengan Arab ni tu dia. Mak dia pun datang, anak pun datang, Tok Wan pun datang. Ketika mana hari nak sembelih, sebelum malam tu lagi dah berkumpul dah. Kami nak yang ni, kami nak ekor, kami nak kulit, kami nak tanduk. Tu dia. Pasal apa tuan-tuan? Susah nak dapat daging ni. Hanya makan kadang-kadang roti kering biasa saja. Tapi daging ni kalau dapat, Masya Allah. Lepas tu al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebut, daging ni sifat dia juga, dia mencerdaskan akal. Yazidu quwwatan fil aqli, mencerdaskan akal. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sebut, daging ini yuhassinu as-safan wa khuluquhu. Bila makan daging ni, dia memperelokkan tubuh badan dan juga memperelokkan akhlak. Wa man tarakahu arba'ina lailatan, siapa yang tinggal makan daging dalam tempoh 40 hari, sa'a khuluquhu, maka akan buruklah dagingnya. Tu dia. Maksudnya tuan-tuan, dalam tempoh 40 hari ni, kalau boleh adalah kita boleh jamah makan daging. Tapi jangan setiap hari pula. Kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah ta'ala wara'ah, orang yang mana setiap hari dia makan daging je, patutnya kena selang, tapi setiap hari semua dah hentam daging. Tu dia. Maka dia akan mewarisi pula sifat keras yang ada pada binatang tersebut. Tadi saya bacalah kitab Raf'ul Khafa ala syarhi Dzat Syifa berkenaan dengan makanan yang disukai oleh Nabi SAW ni. Di antaranya apa? Zira', paha tu lah, paha kambing, ataupun lahmul dhahri, tulang belakang yang kita panggil ni batang pinang. Maka disyarahkan bawah tu lagi kelebihan daging. Masya Allah, tu cerita yang panjang lah. Ala kulli hal, malam ni kita nak cerita hukum sikit. Jadi kalau kita bahagi gitu tuan-tuan, dia panggil sunat muakkad ni secara umum. Hukum korban ni ialah secara umumnya sunat muakkad. Kalau kita nak detailkan lagi hukumnya, korban ni juga dipanggil sunnah kifayah ala ahli bait, terhadap ahli dalam keluarga tadi tu. Kita ada fardu kifayah. Fardu kifayah selalu kita dengar. Contohnya sembahyang jenazah. Kalau sekiranya ada kematian dalam satu tempat, maka sebahagian daripada mereka sembahyang jenazah, maka cukuplah. Itu panggil kifayah, fardu lah. Kifayah cukup untuk orang lain tergugur daripada dosa. Jadi dosanya selamat. Sebahagian buat, yang lain selamat. Tapi kalau tidak ada yang buat, maka semua kampung tersebut berdosa. Itu dipanggil fardu kifayah yang kita sedia maklum. Kalau dipanggil ni pula dipanggil apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah benar, sunnah yang mencukupi bagi ahli keluarga. Tuan-tuan cek tengok. Dalam keluarga tuan-tuan ni, ayah, mak, abang, kakak, adik, ada tak siapa-siapa yang plan nak buat korban? Kalaulah contohnya abang dalam keluarga tersebut, dia kata tahun ni insya-Allah cik nak buat korban mak, ayah, maka dia panggil apa? Dia sebut sudah mengambil tanggungjawab sunnah kifayah. Dia seorang sebut memadai untuk keluarga dia. Itu dia panggil apa? Sunnah kifayah. Kalaulah mak, ayah, kakak, abang, adik tidak ada langsung azam nak buat korban, tidak ada siapa pun lagi, maka dia akan jadi sunnatul ain, sunat secara peribadi bagi mereka yang mampu. Tak ada orang lagi dalam keluarga ni,
Rasa-rasa boleh buat kot ni 800, 700 setengah ni kambing ni, ataupun setumpuk ni dapat kot, boleh kot insya-Allah. Dia rasa dia boleh, maka sunat bagi dia buat. Dia panggil apa tuan-tuan? Sunnatul ain. Sunat secara peribadi. Maka bab udhiyah korban ni 3 hukum. Dia panggil sunat muakkad, 1. Pecahkan lagi dia panggil sunnah kifayah. Pecahkan lagi sunnatul ain. Maka akan datang pula hukum yang keempat. Sekejap lagi. Sunat muakkad ni siapa? Bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Maka sunat muakkad, sebab tu Nabi sebut sesiapa yang mampu untuk melakukan korban tetapi dia tidak buat ibadah korban, fala yaqribanna masjidana, maka jangan dekat datang masjid kami. Maksud Nabi bagi ancaman lah. Dah kamu ada kemampuan tapi kamu tak mahu nak korban, tak mahu nak bagi sumbangan, kongsikan kebahagiaan rezeki yang kamu ada tu, kongsikan yang kamu bahagia tadi tu, kongsikan kepada fakir miskin, maka jangan datang kepada masjid kami. Itu Masjid Nabawi. Ini sebagai apa? Tambih. Nabi bagi peringatan, kalau ada kemampuan, share lah rezeki tersebut. Yang bagi rezeki Allah, yang kamu kerja tersebut asbab, maka kongsikanlah kebahagiaan tersebut yang kamu dapat. Tidak wajib ia melainkan jika dinazarkan. Nazar ni pula hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala takkan berlaku untuk benda yang wajib. Saya bernazar nak semayang isyak, tak jadi sebab dia memang wajib semayang pun. Saya bernazar, nazar takkan berlaku untuk benda yang haram. Saya bernazar nak curi kasut orang lagi, haram takkan jadi nazar. Nazar juga takkan jadi untuk benda yang makruh. Saya berazam nak makan bawang sampai busuk badan, sampai busuk bau mulut. Contohlah. Contoh benda makan benda bawang mentah tu kan, makruh, tak jadi. Berazam benda yang harus. Contohnya saya bernazar lepas kuliah lagi nak berdiri sampailah ke subuh esok. Biar itu harus, tak jadi. Nazar ni hanya jadi untuk benda yang sunat sahaja. Maka kita dah sebutkan tadi korban ni hukumnya sunat. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Maka yang pertama, nazar ni hanya jadi untuk benda yang sunat. Asalnya sunat, tetapi kita bila kita melafazkan, ni syarat yang kedua. Syarat yang kedua nazar ni pula dia mesti melafazkan. Saya bernazar malam ni esok nak sedekah kepada siapa-siapa, sekian. Maka yang asalnya sunat jadi wajib. Nampak Macam tu juga dalam bab ni, seperti dikatakan, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Atau macam nazar, seperti dikatanya, ini binatang ini ditunjuk pula. Tengok kambing tersebut, ni binatang ni, kambing ni, aku jadikan korban. Dia ta'yin, dia panggil. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil ta'yin. Dia tentukan, lembu ni, kambing ni, unta ni, aku nak buat korban. Maka jadi apa hukumnya? Jadi hukumnya wajib. Jadi sekali kita akan perincikan berkaitan dengan korban wajib, korban sunat. Sempat ke sekali? Sekali kita akan perincikan sikit. Itu cerita tentang nazar. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca bismillah, Allahumma hazihi udhiyati fataqabbal minni. Maksud dia apa dia? Artinya, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripadaku. Nampak tuan-tuan? Maksudnya dia sebutkan perkataan yang demikian tak jadi wajib. Sebab melafazkan tu hukumnya sunat. Samalah kita melafazkan semayang ni, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i. Yang wajib apa dia? Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat tersebut ialah di hati. Wa lafzuha sunnatun. Adapun kita melafazkan niat, itu ialah hukumnya sunat. Untuk apa ni? Untuk nak membantu hati, liyahdurhal qalbu, untuk nak bantu hati, menghadirkan hati ketika mana nak melakukan amal ibadah. Itu hukumnya sunat. Sebab hati kita ni lemah. Sebab tu sebelum sembahyang, contohnya orang sembang, kita pun jangan duduk sembang sama. Sebab apa? Dia tak bantu hati. Dia bagi bila orang fokus, bila orang sudah iqamah, fokus. Maksudnya kita pun dah bersedia nak menghadap Tuhan. Tapi bila orang dah iqamah, kita pula sembang sama,
bermaksud kita tak bersedia nak menghadap Tuhan, kemudian angkat takbir. Maka angkat takbir dalam keadaan kita tak bersedia, maka tak menghasilkan kualiti sembahyang yang terbaik. Sehingga kan guru kami mengatakan kalaulah orang sudah iqamah tetapi ada pula yang duk menyembang-menyembang, hak menyembang tu sunat dia qomat balik diri dia saja, sebagai tanda dia ni nak menunjukkan dia bersedia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga dalam bab korban ni, sunat dia melafazkan. Nampak tuan-tuan? Fataqabbal minni. Yang paling penting tuan-tuan tengok, minta doa ni, ya Allah, engkau terimalah daripada aku korban ni. Tu paling penting. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya sebab tu nak buat korban ni, cek dulu hati kita ni macam mana, stabil ke tak? Ada orang dia buat, tak apalah, ada orang buat, aku kena buat jugalah. Dia buat tu bukan tibun nafsiha, bukan kerana nak lapang dada, bukan sukarela. Dia tengok orang buat, aku kena buat juga, saya orang kata apa. Nampak? Tu bahaya tu. Jadi kes sebelum-sebelum ni tuan-tuan, apa dia? Sahabat saya cerita ni, kan? Bukan kerana Allah dia buat ni. Surau sama surau minta maaf kan? Bukan sinilah. Sahabat saya cerita surau sama surau ni mula-mula umum seekor lembu. Surau B pun umum seekor lembu. Lepas tu umum pula kami dah 2 ekor lembu. B pun rasa tak puas hati, kami pun dah 2 ekor lembu pula. AJK berkata pun tuan, padahal yang peserta masuk 7 orang je. Umum yang lembu yang kedua, ketiga kena apa? Pasal nak lawan. Kami pun boleh buat. La haula wala quwata illa billah. Tuhan tak terima je tu. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya sahaja tuan, innama adatul hasri. Yang Allah terima amalan kita ni minal muttaqin, hanya daripada orang yang bertakwa. Bukan kerana makhluk, bukan kerana apa. Sebab tu penting ni. Fataqabbal minni, ya Allah, engkau terimalah amal ibadah aku ni. Jadi sebelum tuan-tuan perempuan semua nak masuk ibadah korban, nak bayar deposit ke, bayar transfer duit ke, hati kita bagi betul dulu insya-Allah dengan Tuhan. Lepas tu matlamat korban disebutkan dalam kitab yang lain ialah sebagai nak taqarrub kepada Allah, nak dekat dari kita dengan Tuhan. Kita ni jauh, kan? Gaya nak baca Quran, handset bunyi, baca handset dulu. Allah, jauh dengan Tuhan, kan? Ketika mana nak dengar azan, nak datanglah bunyi pula handset, orang call, pergi tempat lain pula, jauh lagi dengan Tuhan. Maka salah satu cara nak bagi kita dekat dengan Tuhan ni buat korban lah. Atau matlamat dia juga ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, nak membantu orang fakir miskin, kan? Walaupun ia disebut perkataan ini ialah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang, kan? Okey, baik. Waktu korban itu mulanya dari naik matahari pagi, hari nahar 10 Zulhijjah, kan? Maksudnya matahari naik, sekadar tombak ni maksudnya apa? Kalau kita dalam kitab fiqh sebut, kita duk sebut sembahyang duha sekadar matahari naik setombak. Kita bukan nampak. Kita bukan ukur maksudnya. Kita ada siapa pergi ukur ke? Matahari setombak naik. Tak. Maksudnya kita agak pada pandangan mata kita ni, matahari naik terang ni lah, maka boleh, kan? Jadi kalaulah korban dilakukan sebelumnya, contohlah orang dia nak buat kenduri raya pertama, kenduri kahwin, kan? Sembelihlah lembu korban. Jadi kalau dia sembelih siap-siap malam tadi tu namanya korban sunat. Sunat je lah, sedekah biasa, tak namanya ibadah korban, tak termasuk dalam list 4 hari yang diperuntukkan masa untuk berkorban, kan? Padahal ada tuan-tuan, dia jadi kes, dia tahu korban ni hanya 4 hari je, start pada 10 Zulhijjah, kan? Start pada 10 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. Tapi punya kenduri nak buat punya pasal pada hari pertama, contohnya buat apa tuan-tuan? Lembu yang dah ditakyin tadi tu, lembu yang sudah ditentukan untuk korban, sembelih juga malam tu. La haula. Padahal tahu dah hukum dia tu. Ni bermain-main dengan hukum. Bukan banyak benda, banyak tempat kita jumpa tuan-tuan. Lembu saya sembelih pukul apa? Nombor apa lembu? Nombor 1 lah. Semalam sembelih dah. Padahal tak raya lagi tuan-tuan. Ya iyalah. Tak masuk 10 Zulhijjah lagi. Ni ada orang dah tahu dah hukum tapi main-main. Rugilah. Tak dapat namanya ibadah korban, dia kira buat kenduri sedekah sahaja. Dapat tuan? Iaitu pada pagi nahar, iaitu 10 Zulhijjah. Ni tuan-tuan, 10 Zulhijjah ni termasuk yang Allah sumpah. Wal fajr,
walayalil ashr, demi waktu subuh, dan juga demi 10 malam hari yang 10 malam ataupun 10 hari yang pertama, termasuklah pada hari raya. Sebab tu bila Allah Ta'ala sumpah 1 sampai 9 kan, sunat untuk kita berpuasa kan? Kalau tak boleh 1 sampai 9, cubalah pada hari Arafah kan? Kalau tak boleh, kalau nak lebih baik lagi, sebelum hari Arafah, namanya hari Tarwiyah, kita berpuasa kan? Maka hari 10 haram pula puasa kan? Sampailah hari ke-13. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki, dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. Maksudnya kalau 13 Zulhijjah lepas asar kita nak buat korban, tidak ada masalah lagi kan? Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya nak buat korban hari raya kedua boleh tak? Boleh lah. Pasal apa? Termasuk dalam 4 hari tadi tu kan? Itu jelas, tak ada masalah kan? Ini untuk korban sunat. Tapi kalau korban yang dah ni nazar, sampai pada hari yang ke-13 tak buat juga korban sedangkan dia sudah nazar nak buat korban, maka hukumnya jadi wajib walaupun lepas daripada 13 Zulhijjah dia jadi apa? Dia kena qada balik apa yang telah dinazarkan tersebut. Adapun korban sunat, kita nak buat ni taqarrub kerana Allah Ta'ala, nak bantu orang fakir miskin sunat maksudnya, maka tempohnya sampai 13 Zulhijjah sahaja kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ni juga kita nak sebutkan tentang masalah takbir sikit Dia ada takbir, kita ada takbir muqayyad. Bagi Al-Imam Ibn Hajar, setelah mana masuknya waktu asar, maka habis dah, tak boleh takbir dah. Lepas sembahyang tak boleh takbir dah kan? Lepas mana kita sembahyang asar maksudnya, tak boleh takbir dah kan? Last. Tapi bagi Imam Ramli, sekiranya masih lagi belum terbenam matahari pada hari 13 Tashrik tersebut, maka boleh. Itu juga termasuk dalam mazhab kita, itu Imam Ramli ni. Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Semuanya ni termasuk dalam binatang al-an'am. Tak disyaratkan tuan-tuan, binatang ini ialah yang jantan semata-mata. Sebut umum je, kerbau, lembu, kambing, unta, kibas. Maka kalau sekiranya buat binatang yang bunting, taklah menjadikan ibadah korban kita tu pula haram, tak sah pula. Sebab fiqh sebut apa? Secara umum saja cuma yang lebih baik, nampak, dari segi afdalnya ambil yang mana? Ambil yang tidak bunting. Tapi kalau bunting sekali pun sah tak? Sah. Sebab termasuk daripada semua ni sebelum tu patah balik, waktu korban tadi kalau sekiranya dibuat pada waktu malam, sah tak? Sah. Tetapi makruh hukumnya. Sah tetapi makruh. Maksudnya apa? Elakkanlah buat pada waktu malam, walaupun segi hukumnya sah Seterusnya, kalau sekiranya binatang yang bunting ataupun betina, maka hukumnya sah. Kenapa bunting juga sah? Sebab Nabi SAW mengatakan, zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan ibu tersebut, ibu binatang, dikiralah sekali penyembelihan untuk anaknya. Kalau sembelih binatang yang bunting tadi tu, anak keluar kodek lagi, sembelih pula anak dia. Tapi kalau sembelih anak tu dah mati, ambil hadis Nabi kata tadi, dikira apa yang kita sembelih ibu dia macam sembelih anak dia Tapi elok, maksudnya kalau boleh elok-eloklah, kesianlah kita nak bagi bakar banyak. Tapi segi hukum tak ada masalah. Kalau dari segi tanya boleh ataupun tidak, harus. Kalau nak yang terbaik, ambil yang jantan Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian jua lembu dan kerbau secara share. Tu dia, kemah tu dia tulis BI kan, shin ya ra, secara kongsi. Seekor boleh kongsi 7. Baik tuan-tuan, kita nak sebutkan sikit. Contohnya, ada orang ni dalam keluarga tu, dia nak ambil setumpuk satu bahagian setumpuk seorang, itu kita sedia maklum. Tapi dalam sedia maklum ni pun ada yang buat macam mana? Setumpuk ni dia bagi sikit ke aku 200, long bagi sikit 200, kau bagi sikit 150, bagi sikit 200, bagi dia minta. Jadi orang apa?
suatu bahagian share pula 7 orang. Tu dia. Power gila. Benda ni dia tahu dah. Tapi ada pula yang buat cara penyelesaian dia macam mana tuan-tuan, dia kena, kita fikir panggil tamalluk. Tamalluk ni macam mana kita kena milikkan duit sebut kepada orang yang nak buat korban tadi tu. Abang kakak, abang bagi 200, kakak bagi 200. Ni pun bagi 200, ni pun bagi 100, cukup 700. Kamu ambil duit ni adik, buat korban tahun ni. Kami dah buat dah. Tu dia panggil apa? Tamalluk. Maka yang dikira buat korban ni siapa? Adik sahaja mengikut pendapat yang muktamad. Tetapi mengikut pendapat Imam Bajuri yang tolong bagi tamallukkan duit ni tadi ke? Yang tolong bagi duit ni, ambil duit ni, maksudnya tu. Dia pun, mereka yang bagi ni pun dapat pahala macam buat ibadah korban sekali. Maka al-amru wasi'. Benda ni luas dalam mazhab kita ni. Jadi cuba tengok ahli keluarga kita ni, tahun lepas kita dah buat. Kakak, mungkin kakak susah, dia tak buat lagi. Maka kita bagi duit ke dia, kak, ambillah duit sikit ni, buat korban. Dia panggil tamallukkan untuk dia. Yang tu tak ada masalah. Yang tak boleh tu, satu bahagian tumpuk tu, kita kongsi duit 7 orang, seorang 100. Itu tak boleh. Walaupun tahu dah tak boleh, tapi ada juga yang buat. Jadi ambil perhatian. Mana dia? Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban, dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Lembu ada 7 tumpuk, 7 bahagian. Kita dah lewat masuk. Bila dah lewat masuk, Allah, semua dah penuh dah. Tinggallah lembu yang ke-7. Saya nak 2 tumpuk je. Awak tak ambil semua, mana saya mampu ni. Dia kata, apa tokek lembu kata, awak tak ambil semua, mampu 2 tumpuk je. Boleh. Tokek lembu dia sembelih lembu. Maka 2 tumpuk bagi kepada yang nak masuk korban, lebih 5 tumpuk lagi buat jual, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 5 tumpuk lagi contohnya buat untuk akikah, tak ada masalah. Jual tak ada masalah. Tak semestinya satu sembelihan tu mesti semua untuk korban saja. Jadi boleh kita bahagi-bahagikan begitu. Yang penting 1 bahagian seorang. Maka sekarang ulama bincang pula antara 7 tumpuk, 7 bahagian dengan seekor kambing, mana lebih afdal? Jelas soalan? Lembu ni ada 7 orang share, tumpuk, 7 tumpuk, dengan sembelih seekor kambing seorang je. Yang ni 7 orang. Yang mana lebih afdal? 7 orang seekor kambing. Ingat 7 ni? Ni mana? 7. Seekor kambing. Yang lain, jawapan yang lain? Nampak ada khilaf tadi ni? InsyaAllah ni. Baik. Kenapa seekor kambing lebih baik daripada 7, sedangkan dia seorang je? Yang lain 7. Ini tu dia panggil ta'lil dalam fiqh ni. Dia panggil kenapa pula? Ustaz ni jawab je lah, kenapa kenapa. Dia panggil ta'lil dalam fiqh. Kenapa? Sebab Nabi sebut tadi tu, min iraqatid dam, kita menumpahkan darah. Maka lagi banyak binatang korban yang kita tumpahkan darah dia, maka itu lebih banyak kaedahnya, lebih baik, afdalnya. Seperti dalam sembahyang lah. Kenapa mazhab Imam Syafi'i dia suruh yang terbaiknya sembahyang buat 2-2-2. Walaupun sembahyang sunat kita boleh buat 4 rakaat 1 salam, contohlah. Sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh saja buat 4 rakaat 1 salam. Tapi kenapa ambil buat 2-2? Sebab ini ambil pada hadis. Sebab Nabi sebut solat yang terbaik buat masna. Berdasarkan kaedah ma aktsaru qawlan wa fi'lan aktsaru fadlan. Apa yang lebih banyak kita buat, apa yang lebih banyak kita zikir, kita sebut, aktsaru fadlan, maka lebih banyak pahala yang kita dapat. Itu kaedah dia. Jadi dalam bab korban ni, apa yang lebih banyak kita menumpahkan darah, itu lebih baik. Cuma adab lah. Adab cukup penting. Bagaimana kita jangan, Nabi kata jangan kamu sembelih binatang tu 2 kali. Apa dia? Kamu sembelih binatang korban tu depan kawan-kawan dia. Kita pun tengok darah takut.
Jadi binatang ni bukan ada akal, tapi dia ada idrak. Dia macam, kata gua, dia macam ada orang panggil apa, perasaan gitulah. Orang putih panggil apa tu, insting. Pandai je. Saya malah nak sebut tadi. Jadi binatang pun ada macam tu juga. Nabi tak bagi macam tu. Jadi sebab tu, apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mengaji satu hukum, tiba-tiba main nak praktik masa nak sembelih korban, maka sembelih depan binatang-binatang yang lain, maka seakan-akan kamu telah sembelih dia 2 kali. Kamu tidak ada adab dengan binatang. Sedangkan kamu nak sembahkan, tunjukkan kepada Allah Ta'ala, mestilah yang terbaik. Terus sambung mana? Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6, dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3, masuk 3 tahun. 2 nak masuk 3 tahun, unta 5 nak masuk 6 tahun. Dan pada biri-biri berumur 1 tahun atau sudah bersalin 2 batang gigi di hadapan, sekalipun belum cukup umurnya 1 tahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Baik, ini panggil bantuan, ini kepada orang-orang yang nak jual lembu, dia mesti beramanah. Ataupun kita ni yang menguruskan korban, tanya dululah. Kita tak pandai bab ni, tapi ada orang pandai, tengok gigi, tahu dah berapa tahun. Kita tengok gigi pun lari. Tak ada nak kata apa lagi. Jadi hak ni tanggungjawab yang tokai lembu ataupun yang urus dia. Sebelum dia nak belikan untuk pihak masjid, pihak surau ataupun pihak dia kena pastikan dulu lembu ni cukup umur ataupun tidak. Kalau tidak sah korban tersebut dilakukan, sebab ada pantang larang dia. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat seperti tiada bertelinga, atau ekornya telah terpotong, yang gila, kudung, tempanglah, sangat kurus, yang buta dan sebagainya. Baik, ini beza. Kalau ni panggil apa, syarat apa ni? Syarat binatang tak cacat. Kenapa syarat binatang, apa syarat ini tak cacat? Bagi apa? Bagi binatang yang sunat, bagi korban yang sunat. Sekalipun berlaku ketika mana? Berlaku ketika mana nak tarik lembu tadi tu, nak orang panggil perabah lembu tu. Nak perabah lembu tu, gaya nak perabah, patah kaki lembu tadi, tempang. Boleh dah buat korban? Ada orang tahu kita tak boleh dah, tapi alah dah perabah dah, sembelih pilah. Maka bila mana tak ikut flow SOP korban ni, maka tak dapatlah pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah tak terima. Sekalipun nak sembelih tempang kaki, patah kaki lembu tersebut, kambing tersebut, maka tak sah ibadah korban. Ini untuk apa ni? Ini untuk ibadah apa, Allah maksud, untuk ibadah korban sunat. Tapi kalau sekiranya untuk ibadah korban yang wajib, dalam kitab Hasyiah Umairah sebut apa? Naam, lau nazara salimatan, dia dah nazar kambing ni, kambing tu elok je, tak ada cacat celah, tak ada tempang apa. Summa aradal aiba, kemudian datanglah aib, cacat, tempang. Setelah mana ketika nak sembelih, fazahiru ijza'u anil hudhiyah, zahir hukumnya sah dibuat korban sebab dia nazar. Tapi kalau korban yang sunat tak boleh, walaupun tempoh dekat dengan nak sembelih dah boleh. Itu cerita, ambil perhatian. Jadi sebab tu apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ni kita dengar kes macam mana tuan, lembu ni masa nak korban tu, lembu tu terlepas. Allah, tu pun kacau juga. Lembu bila terlepas tuan, apa yang buat? Kalau orang pandai, dia dapat maklumat daripada Jabatan Haiwan ni, nak cari tuan lembu ni macam mana, tengok kat tanda telinga tu. Oh, ni lembu siapa ni? Kadang-kadang orang geram, dia pun potong dekat telinga tu. Tuan bisa dengar kes ni, dia potong telinga tu, dekat telinga tu kan ada tanda, bila dah potong, dia akan bawa kepada siapa ni? Jabatan Haiwan. Ni tuan ni tak pandai jaga lembu, lembu terlepas, ni bukti dia ni. Kemah dia pun kemah pun zalim lah, tak patutnya dia buat benda. Potong ni boleh denda ni tuan dia, tengok bukti dia ni. Boy, kemah. Kemudian dah lah terpotong telinga, nak buat pula korban, tak sah hukum dia. Nampak? Sebab apa tu? Tak tahulah, saya ingat saya lah, siapa yang report tu, kalau lembu yang terlepas berkeliaran ni, dia dapat duit juga. Wallahu alam, betul ke tak? Cuba cek lah Jabatan Haiwan lah, saya tak tahu yang tu. Tapi dari segi boleh beraduan, boleh lah insyaAllah. Itu jangan.
apa tadi, kudung sangat kurus tak boleh. Sebab matlamat korban bukan semata-mata nak sembelihan. Dia ada dua lah, korban taqarrub, sembelihan. Korban juga matlamat yang kedua nak bagi bagi manfaat kepada fakir miskin. Jadi bila kurus sangat, berapa kerat orang fakir miskin yang boleh kita jamu untuk makan, kan? Yang buta dan sebagainya maka tidak boleh, kan? Itu syarat pantang larang ketika mana korban. Dah insya-Allah kan? Insya-Allah. Seminit lagi. 3 minit, sambung lagi. Ni saya baca laju ni. Boleh sila. Tapi dah sembelih. Okey. Ya. Baik. Ini dalam kitab-kitab fiqh sebut apa? Binatang yang sukar untuk nak disembelih. Contohnya jatuh dalam telaga, jatuh dalam gaung. Kan? Jadi masalah ni pun kita boleh ilhaqkan dalam kitab, maksudnya kita kiaskan. Kan? Liar sangat, susah orang nak pegang, mengamuk habis satu kampung, maka Jabatan Veteran tembak dengan ubat pelali. Kan? Bila tembak dah ubat pelali, syarat dia apa? Syarat dia mesti ada hayah mustaqirrah. Lembu tu masih lagi lembu tu hidup lagi lah. Kan? Lembu tu hidup lagi. Yang hayah mustaqirrah ni berani kalau lembu tu accident contohnya. Accident, lembu tu duk kelupur, dia ada kelupur lagi, hayah mustaqirrah lagi, maka boleh sembelih terus. Tapi kalau dia panggil hayah masbuhah, orang panggil nyawa-nyawa ikan dah di ujung-ujung je, jentik sikit mati. Contoh lah gitu. Jadi orang lembu jenis ni hayah masbuhah ni tak boleh dah. Jadi hayah mustaqirrah ni kita tengok dia kuat lagi lembu ni, kalau sembelih dia akan kelupur. Jadi masalah tu juga suntik ubat pelali, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat lepas suntik tu binatang tu hidup, kita sembelih cepat-cepat. Masih hidup lagi tak ada masalah. Jangan mati ya. Mati jadi bangkai lah. Lepas tu kadang-kadang jumpa tok-tok guru kan, dia banyak amalan nak bagi tunduk binatang tu. Kawan saya ni di Mesir dulu panggil din lembu kat dia. Dia lembu tu lihat pergi kat dia. Dia baca ayat apa ni? Tak tahu dah kata. Tapi ada baca ayat, lembu jadi diam. Tu adalah ilmu-ilmu yang dia dapat tu. Saya tak tahu yang tu lah. Okey, baik. 445. Dah insya-Allah. Belum. Dah semua. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya. Baik. Sama ada disembelih sendiri atau wakil. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah memang syarat kita masa nak sembelih tersebut kena niat ataupun boleh niat awal sebelum nak sembelih? Disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut soalan dibuat, adakah harus untuk kita dahulukan niat ketika mana nak disembelih ataupun mesti masa nak niat tadi tu kita sembelih? As-sahhuma, jawapan yang tepatnya jawaz at-taqdim, harus. Jadi macam mana kita ni? Kita bukan sembelih, kita peserta korban. Peserta korban ni penting. Dia kena pastikan dulu pihak urus dia tersebut benar-benar dah beli lembu. Ada yang dah berlaku macam mana, lembu belum beli lagi, tapi dia dah buat akad, saya jual benda tu kan dah bukan milik dia lagi. Ni korban ni saya jual. Kamu tak beli lagi? Nantilah. Ya salah. Tak boleh begitu. Jadi sebab tu dalam bab niat satu, dia mesti niatkan. Sama ada dia niat masa transfer duit tu ke, ataupun masa nak disembelih tadi tu. Jadi lebih baik dia boleh niat sendiri ataupun dia boleh wakilkan kepada orang yang nak sembelih tadi tu. Bila wakilkan pula tuan-tuan, dia masuk dalam bab wakalah pula. Saya wakilkan lembu korban ini untuk disembelih oleh pihak tuan sekian. Itu korban sunat saya ni untuk disembelih oleh pihak tuan. Dan saya wakilkan proses pengagihan daging diserahkan, diuruskan oleh pihak tuan. Dia lafazkan begitu. Nanti ada pihak wakalah tadi tu. Serah terima dia panggil. Itu lebih baik kita berhati-hati macam tu. Ada orang ditransfer terus ya, apa pun tak sebut. Di kala lepas macam tu ya. Jadi kalau kita lihat
orang tua kita, mereka-mereka yang berpengalaman ni sangat-sangat berhati-hati dalam bab niat dan juga dalam bab wakalah ni. Nak serah korban ni kepada orang, cukup berhati-hati. Nanti macam tu lah. InsyaAllah. Tak habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Banyak lagi lah soalan tentang korban ni, boleh gabung dengan akikah ke ada, boleh ni ke ada, macam-macam lagi soalan yang kalau kita nak perintikan. Ni saya baca lajulah malam ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita sambung lah kalau sempat, tapi bulan depan dah kaya. Ustaz dia lah sambung. والله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم.